Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah iyyaka wa muhaqqiratil a'mal wa fi riwayatin az-zunub fa inna laha minallahi taliban. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, hindarilah olehmu amal-amal yang remeh. Dan dalam satu lafaz disebutkan dosa-dosa, kerana ada yang akan menuntut daripada Allah terhadap amal-amal itu. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah. Ini merupakan wasiat yang amat berharga dan berfaedah, iaitu berupa peringatan tentang hal yang seringkali dilalaikan banyak orang, iaitu dosa-dosa kecil. Nabi bersabda, Nabi kata, Aisyah, hindari olehmu amal-amal yang remeh, perbuatan yang remeh, dan dalam satu lafaz dosa-dosa kecil. Maksudnya Nabi bagi peringatan, Aisyah, kamu kena hindari dosa-dosa kecil. Contoh dosa kecil apa? Pernah buat tak dosa kecil ni? Oh, dosa besar je. Tak main kecil-kecil ni Ustazah, besar terus. Contoh dosa kecil apa? Contoh kan, buang sampah merata-rata. Kira dosa kecil tu. Sebab apa? Kita tidak menjalankan amanah menjaga kebersihan alam sekitar. Alam ini adalah milik Allah. Walaupun kita kata, nanti kan ada orang kutip, nanti kesian orang tu tak ada kojok, tukang sapu tu tak ada kojok. Pergi tandas, tinggalkan tandas dengan sisa najis. Apa dia? Tisu tu kan merata-rata. Bawa kenderaan, kemudian tak bagi signal, kan menyusahkan orang belakang. Dan ia boleh menimbulkan bahaya. Blok parking. Betul? Blok parking maksudnya menyusahkan saudara Muslim yang lain. Semua itu termasuk dalam bab dosa-dosa kecil. Menjawab dengan suami? Senang Cik Novi kan? Sebab Cik Abang dah pergi dulu. Nak jumpa kat syurga insyaAllah. Tapi kita tengok, kalau perintah arahan tu, ya boleh jatuh dosa besar. Tapi jawab sekali-sekala dosa kecil lah. Kecil hati biasa je. Kan? Kalau macam tu, berdosa banyak ni kan. Sebab banyak tak menjawab ni. Kan? Ada jawapan tu kan. Okey. Cubit anak, dosa kecil. Tapi cubit yang macam mana? Cubit cucu. Benda tu bukan salah besar sangat sampai sakitlah badan dia. Padahalnya perkara tu nampak macam remeh, tapi hindarkan, kecuali kalau melibatkan syariat. Kalau kita belajar bab rotan dalam Islam, subhanallah, dalam Islam memang ada rotan, dan Nabi sebut dalam satu riwayat, dalam satu hadis, Nabi kata, gantungkanlah rotan-rotan di rumahmu. Ia adalah satu pendidikan. Sebab apa? Kaedah rotan ni memang diguna pakai dalam Islam, tapi Islam menjaga batasan dia sampai tak timbul fitnah. Pertama, rotan ni syarat dia gantung dulu. Memula tunjuk, nampak tak rotan Wan tu? Takutnya Wan ada rotan. Gertak dengan tunjuk dulu. Lepas tu, dia dah tak dengar juga. Dan rotan ini boleh digetak untuk apa? Berkaitan dengan syariat. Bab dia tak semayang, bab dia tak puasa. Ni dah balik contohnya kan. Tak semayang 10 tahun dah beli rotan. Lagi bab apa lagi? Bab dia tak tutup aurat. Kita kata nampak tak rotan tu? Mula-mula tunjuk rotan. Yang kedua, pergi kepada ambil rotan, pukul dulu tempat-tempat lain selain pada badan dia. Pukul apa ni, ambil rotan, pukul meja. Pukul kapet sebelah dia, dia rasa seriau. Pukul kapet, pukul lantai. Ataupun pukul dinding.
Ataupun pukul meja. Sebab tu ada guru-guru kan dia bawa rotan, tak pernah rotan pelajar. Dia duduk rotan meja. Masuk kelas, pap, budak pun terus diam. Tapi kalau suruh diam, tak diam-diam. Diam. Tak. Budak-budak kan, darjah 1, darjah 2. Cikgu ni masuk, terus diam. Tapi tak pernah rotan pelajar. Contoh. Tapi sekarang memang rotan tak dibenarkan guna di sekolah-sekolah. Kemudian, apabila ia melibatkan sesuatu perintah yang wajib, anak ini belum lagi solat, belum lagi menutup aurat, tak nak puasa dan sebagainya, ataupun melihat maksiat, benda tu haram. Tengok benda-benda lucah, benda haram lah. Ataupun buat benda-benda yang haram, sentuh keluar ni, maka masa tu boleh gunakan kaedah rotan. Pertama dengan syarat, rotan tu bukan dalam keadaan marah. Bukan senang juga. Masa marah dilarang rotan, sebab merotan kerana marah bukan kerana Allah. Dah hilang marah, panggil. Nak mai kejap, mak terpaksa rotan kamu, kesilapan kamu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rotan. Biasa dah tak marah, tak nak rotan dah lah. Tapi sekarang ni kita nak merotan tujuan mendidik ke tujuan nak lepas marah? Sebab tujuan sebenarnya nak mendidik. Mendidik mesti kena bezakan perasaan masa tu, mendidik ke marah. Sebab itu bukan mudah nak dapat ikut syarat bila rotan dapat pahala. Panggil, lepas tu kita ni. Lepas tu yang ke syarat seterusnya, kalau nak rotan, kalau perlu rotan di tempat-tempat yang tidak melibatkan maruah. Muka. Kemudian jangan di tempat yang sensitif, perut, bahagian rahim, benda yang melibatkan organ-organ dalam. Biasanya tangan, lepas tu tapak kaki ataupun lutut ke bawah. Okey, lepas tu seterusnya sekiranya sekali rotan, rotan tak boleh lebih dari 3 kali. Ini disebut bahkan ni zaman khalifah, saya tengok khalifah mana, dia hanya membenarkan rotan dalam mendidik 3 kali. Kalau lebih daripada 3 kali, bapa tu pula kena hukuman. Dimaksudnya boleh diadu oleh anak tersebut. Disebutkan lebih daripada 3 kali bukan mendidik, itu dah nafsu dah tu, itu memang suka hati dah tu. Tapi bila nak rotan tu bismillahirrahmanirrahim dengan niat, ya Allah aku nak mendidik, insya-Allah rotan tu sampai ke hati dia. Tapi kalau salah cara, dia bukan pergi dekat hati, dia pergi mengeraskan hati, menanam benci pada ibu bapa tu. Tapi kalau kena cara bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tujuan untuk mendidik, maaf pergi ke hati, ada rasa penyesalan. Syarat seterusnya, sekiranya saya baca ni dalam kitab Prophetic Parenting, cara pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat seterusnya saya tak ingat berapa dah banyak syarat tadi. Sekiranya kali pertama rotan, anak tu dah sebut Allahu Akbar, dah sebut nama Allah, kena berhenti terus. Walaupun tak cukup 3. Walaupun kata pandai pula sebut nama Allah. Kalau dia sebut Allah, Allah sakit, la ilaha illallah, dia sebut je nama Allah, kena berhenti. Masya-Allah. Jadi itulah di antara kaedah-kaedahnya. Tapi kita ni kan kadang dengan cucu, dengan anak ikut suka nak cubit. Main sini, cubit, tumpah air je. Sebab geram tu kan. Tapi budak tu dapat apa? Dapat sakit. Itu termasuk dalam dosa-dosa kecil lah. Tak adalah dosa besar. Sebab apa? Kita menzalimi anak kecil tu. Tangan dia memang kecil daripada kita. Dia hidup baru 5 tahun, kita dah 50 tahun. Memang kita bawa air stabil lah berbanding dia. Kita pula buat perbandingan kita. Tengok Wan bawa hati-hati ya Wan. Yalah langkah Wan pun dah slow, lutut sakit. Kan? Wan tengok tak tumpah pun ni. Memang budak macam tu kan. Bila kita melakukan kezaliman bukan pada tempatnya kita bagi hukuman, contoh kan, maka ia termasuklah dalam dosa-dosa kecil. Melihat sesuatu yang haram masih lagi dosa kecil. Sebenarnya bila kita lihat contoh TV kan, ada di dalam aurat, tak sama dosanya dengan kita tengok yang jelas zahir depan. Kalau nampak je, contoh suami kan tengok ni, dia terus paling, alhamdulillah. Biasa terus paling ke tetapkan pandangan? 2 kali. Dia kata orang ke, nak pastikan orang ke bukan. Jadi betul orang tu tengok 2 kali tu kan. Rezeki. Ada yang berhujah pandangan yang kedua tu yang berdosa. Pertama tu rezeki dia kata. Jadi dia tengok tu dia tak paling-paling dah.
Kan tu kali kedua berdosa, jadi dia tak payah paling. Tengok. Gitu dia main-main gurau. Sebenarnya Masya Allah, bila dia tetapkan pandangan dia tak terus berpaling, dah dicatat dosa kecil. Sebab itu bila tengok, kita contoh tengok berita TV kan, suami pun tengok. Pembaca berita bulan Ramadan pakai tudung tak? Ke sama je? Oh tak. Yang tak ada TV, tak apalah. Sebab lama tak tengok berita. Ada dulu saya ingat jadi budaya juga bila bulan Ramadan dia orang pakai tudung. Sebab menghormati bulan Ramadan. Subhanallah. Wallahu alam sekarang pakai tak tudung? Tak juga sama saja. Kita doakan subhanallah pembaca berita tu pakailah tudung walaupun sempena Ramadan, mudah-mudahan selepas itu dia memakailah seterusnya. Kita jangan memandang hina ataupun memandang rendah lah. Ada orang berubah sempena Ramadan, tak apa. Subhanallah. Bukan kita yang menilai, Allah yang menilai. Dia baru mula nak berubah Ramadan. Baru nak berubah Ramadan. Baru nampak muka tadarus. Baru nampak kat masjid. Jangan pilih begitulah. Bukan hak kita. Dan Rasulullah pun pesan, jangan kamu meremehkan sesuatu kebaikan. Sebab apa? Setiap kebaikan mesti ada ganjarannya. Jadi suami kita contoh lelaki kan, tengok pembaca berita tu kadang-kadang seksi juga, pakai ketat. Memang pakai apa ni, jaket, pakai apa? Pakai coat, tapi dalam tu ketat. Perasan tak? Kita mungkin tak perasan, tanya suami dia perasan tak? Dia perasan tu. Tak tahu dia tengok berita ke dia tengok pembaca berita. Dari segi hukum, di situ bukan jatuh berdosa besar. Bukan kata berdosa besar, bertaubat. Kan mati tengah tengok berita baru tahu. Dia masih lagi dalam kategori dosa-dosa kecil. Sebab dia bukan tengok real depan. Saya teringat kisah Saidina Uthman bin Affan, Masya Allah. Saidina Uthman bin Affan ni seorang sahabat Nabi yang pernah Rasulullah rasa malu pada dia. Ada satu ketika riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Masa tu Rasulullah ada, kemudian datanglah Saidina Abu Bakar, Rasulullah biasa je. Lepas tu datang pula Saidina Umar, Rasulullah macam biasa. Maksudnya biasa-biasa sajalah. Tak adalah macam Rasulullah ni biasa tu, faham tak? Maksudnya, okey, cerita dulu. Lepas tu datang Saidina Uthman, Rasulullah membetulkan tempat duduk, membetulkan pakaian. Saidina Aisyah nampak cara Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Ini antara zikir yang Rasulullah pesan, perbanyakkanlah di bulan Ramadan 2 zikir, la ilaha illallah dengan astaghfirullah. Ada orang tanya, ni cerita lain pula kan? Sebab terus ni, bagus juga peringatan ni. Sebab ada yang tanya, semalam dekat Putrajaya, Ustazah, waktu yang paling mustajab doa di bulan Ramadan kita tahu banyak. Waktu buka, waktu sahur ini sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi ditanya, bilakah waktunya paling mustajab ataupun waktunya Allah sangat bagi perhatian kepada doa hambanya, Rasul menjawab 2 waktu. Setiap kali lepas solat fardu, kemudian yang kedua setiap kali ketika waktu sahur. Sebab itu maksudnya aircon. Oh, ada timer. Tiba-tiba diam tu kan. Jadi okey. On balik dah. Kemudian antara yang paling afdal waktu sahur, ya kita boleh minta apa-apa doa, tapi antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, dan mereka beristighfar pada waktu sahur. Antara ibadah khusus pada waktu sahur adalah memperbanyakkan istighfar. Kita ada waktu masa kan, imsak. Kemudian kadang sambil-sambil kemas meja makan sahur kan. Mulut masa tu banyakkan istighfar saja. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Mudah dan ringan. Tapi Nabi bersabda, barang siapa yang melazimi istighfar akan dibukakan setiap kesukaran, ada jalan keluar. Ada masalah, ada jalan keluar. Kemudian akan diberi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, diberi kegembiraan di setiap kesedihan, duka cita. Allah akan gantikan dengan kegembiraan. Sedih sekejap tapi gembiranya lagi banyak.
sampai lupa tentang kesedihan tu. Jadi walaupun kita nampak istighfar mohon ampun dengan Allah, tapi di sebalik istighfar ia akan datangkan semua hajat kita. Memang hajat kita ada kesukaran, Allah bantu untuk selesaikan. Hajat kita nak dapat rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka, datang daripada Allah. Dan kita pun berhajat untuk bahagia dunia dan akhirat. Jadi itu di antara yang sangat afdal kita minta ketika waktu sahur. Nak minta yang lain silakan, nak minta apa-apa. Tapi sambil-sambil tu ngemah apa semua, astagfirullah, daripada membebel masa tu. Sebab risiko tinggi membebel ketika sahur, betul tak? Dia start daripada kejut tadi tu dah bebel, susah nak bangun. Ni kalau mak tak ada, tak tahu apa jadi ni. Kok mak meninggal lah, korang ni bangun sahur ke tak? Contohlah kan. Cakap negori tu kan. Okey, lepas tu bebel pula kat bapak budak. Kat meja makan sama lagi bebel. Mak masak tadi seorang-seorang yang tak ada yang tolong. Gini, bila nak makan contohlah kan. Dah siap makan bebel lagi pula. Jadi insya-Allah dah jadi kepakaran tu kan. Sambil ngemah ni. Jadi kita cuba buang ubah tabiat, sebab itu waktu yang sangat mustajab doa. Takut apa yang kita bebel bertukar jadi doa. Sebab itu hari-hari sampai habis Ramadan susah nak bangun tidur. Sebab mulut cakap susah bangun tidur, susah sungguh. Jadi kita memperbanyakkan istighfar, astagfirullah. Walaupun kita akan rasa untungnya suami lepas je makan dia pergi surau terus. Kita nak kena ngemas keuntungan yang berbeza. Dan buat kerja rumah ada satu ibadah. Kita jadi isteri satu ibadah, jadi ibu satu ibadah. Buat kerja rumah semua itu ibadah. Jangan kita rasa satu saat pun rugi di bulan Ramadan. Setiap perbuatan yang baik diberi pahala fardu. Masya Allah. Okey, cerita Sayyidina Osman tadi tu. Bila Sayyidina Osman masuk, Rasulullah membetulkan tempat duduk. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa apabila Sayyidina Osman yang masuk, kamu soalannya meraihkan, kamu soalannya membetulkan, tak beria macam dua orang sahabat yang masuk tadi? Jawapan Rasulullah, aku malu kepada Osman yang mana malaikat pun malu kepadanya. Sebab kita jarang dengar kisah Sayyidina Osman halus, sangat warak, sangat berhati-hati, orang yang sangat soleh, dan banyak hijabnya dibuka oleh Allah untuk melihat alam ghaib, melihat dalam kubur, melihat maksudnya adalah perbualan-perbualan dengan jin, syaitan, dengan malaikat. Malaikat bila Sayyidina Osman pun datang, malaikat pun rasa malu dengan Sayyidina Osman. Rasul kata, aku malu dengan orang yang malaikat pun malu kepadanya. Masya Allah. Ada satu ketika saya tengok Anas bin Malik ke Zaid bin Harisah ke sahabat-sahabat Nabi, dia dalam perjalanan lagi jumpa Sayyidina Osman. Dalam perjalanan tu dia ternampak seorang wanita dan dia tengok dengan maksudnya dia tertengok. Dia tengok mungkin dengan rasa sedikit rasa seronok ke macam mana. Dia tertengok, terpandang wanita. Kemudian dia masuk jumpa kepada Sayyidina Osman. Kemudian Sayyidina Osman ni pun terus kata kepada dia. Sayyidina Osman pun terus kata, terus tegur. Ayat tu kira-kira macam ni. Telah masuk seorang sahabat yang pada matanya ada zina pada matanya. Subhanallah, faham tak? Sebab apa? Sayyidina Osman ni, lalu sahabat tu pun bertanya, adakah wahyu Allah masih turun? Kan masa tu Rasulullah dah wafat. Adakah wahyu Allah masih turun? Tidak, itu hanyalah firasat orang yang soleh. Maksudnya orang yang soleh ni, orang yang warak ni, orang yang alim ni, kalaulah dia nampak mulut kita ni baru lepas ngompat, nampak mulut tu, muka tu walaupun nampak bersih, kita cakap sejuk, mata memandang. Kalau orang soleh, pandangan dia tajam, dia memandang dengan pandangan hati. Kan? Dia nampak panas, dia nampak muka kita keruh, nampak tu muka pemalas bangun tahajud tu, muka malas baca Quran tu, muka malas zikir tu. Walaupun ada orang kita nampak muka cakero gelap je, tapi dia orang yang baik, orang soleh, nampak dengan pandangan hati. Nak kata Sayyidina Osman kata telah masuk seorang lelaki yang pada matanya ada bekas kesan zina, iaitu zina mata. Kan hadis Nabi, mata itu berzina, tangan itu berzina, mulut itu berzina, telinga itu berzina. Dan zina paling besar adalah zina pada faraj lah.
Tapi bila mata melihat suatu maksiat dan dirasa seronok, mata itu dikira berzina. Tapi tak sama besar dengan zina yang sebenar lah. Tapi nak katanya, dia tengok tu pun Sayyidina Osman dah nampak ada kesan, ada bekas pada matanya. Masya Allah. Jadi nak sebut kepada para lelaki yang soleh, walaupun dia tengok TV, dia tetap jaga. Maksudnya bila tengok pembaca berita, dia pun, sebab dosa kecil. Dosa kecil dia ulang-ulang boleh jadi dosa besar. Betul tak? Dia ulang-ulang. Dan bila selalu dah terbiasa melihat dosa kecil dalam TV, dia tengok perempuan seksi di luar, tak rasa apa-apa. Sebab dah biasa tengok. Sama juga anak cucu kita. Kalau kita dah biasakan dia tengok benda-benda yang tak elok melalui TV, dia tengok yang betul-betul zahir ni, dia tak rasa apa-apa. Tapi kalau anak tu tak dibiasakan, bila dia tengok je dekat luar, dia pun malu. Dia tengok, ui, dia takut. Betul tak? Ini tak, dia tengok. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu Nabi pesan kepada Aisyah, kamu perlu hindari dosa kecil, sebab tidak akan bermula api yang besar melainkan api yang kecil. Betul kan? Api yang besar mesti bermula dengan api yang kecil. Dosa yang besar mesti bermula dengan dosa yang kecil. Sebab itu berhati-hati kita, walaupun benda tu nampak remeh, tapi boleh pergi kepada perkara yang lebih berat, lebih besar. Okey, kita tengok seterusnya pada jemaah sekalian. Ini waktu mencabar ni. Kalau kat rumah buat apa ni? Allahu Akbar. Sebab sahur tadi, lepas tu datang tadarus, mula pula duduk dalam aircon. Masya Allah, Allahu Akbar. Memang kan, tadi saya pun sementara nunggu tu kan, nak lelap juga kat rumah tu. Nak lelap, tiba-tiba bunyi pintu tu macam ada benda langgar. Kata, sudah, ada benda, ada kat atas, tapi pintu tu kan kena langgar. Rupanya burung. Burung masuk, ada beranda tu dia langgar. Tak tahulah burung tu berjaya tak keluar. Tapi berjayalah dia tak tidur. Maksudnya tak terlelap lah. Sebab kalau ikutkan memang sedap sungguh. Lepas subuh pukul 7 tu nak tidur tu, memang sedap. Tapi bila kita bangun, kita buat kerja, banyak kerja yang boleh dibuat kan. Okey, alhamdulillah kat rumah pun mak saya ada kat rumah. Mak saya sampai semalam tengah hari. Lepas tu esok dah balik. Seronoklah mak ada. Macam-macam masak. Semangat tu lain. Suami pun kata boleh tumpang sekaki. Masak nasi ibu kori, masak nasi ni mak kata nak makan nasi minyak lah pula. Nasi minyak Terengganu lain. Dia bukan macam nasi minyak ni gulai Terengganu kan. Nasi minyak. Lepas tu adalah makanan-makanan kegemaran. Maksudnya subhanallah, ayah saya memang bulan Ramadan kan. Kalau bulan Ramadan ayah memang sangat dia akan bangunkan anak-anak, keluarga, dan dia akan masak penuh sebulan Ramadan. Dan dia tak akan masak benda yang sama. Buka puasa lain, sahur lain. Jadi dia akan bangun pukul 4 pagi, dia bangun awal, dah siap masak, dia akan kejutkan anak apa semua. Memang itu subhanallah, antara kebaikan arwah ayah lah. Sebab lepas tu dia bukan masak yang biasa-biasa. Kadang masak yang spesial-spesial kalau waktu sahur. Nasi minyak, nasi arak, nasi bukori, benda-benda yang rumit. Tapi memang dia sangat rajin. Dia kata itu kebahagiaan dia bila boleh bagi orang makan, lagi-lagi anak, isteri. Masya Allah. Jadi kadang-kadang macam memang gitu. Jadi bulan Ramadan memang ada suami-suami tertentulah kan, bukan suami lah, yang meringankan tugas isteri sebab nak bagi bahagian isteri pun untuk beribadah dengan ringan. Sebab kesian tengok isteri dengan anak dengan ni, jadi dia ambil part bahagian paling susah, iaitu masak. Sebab penat kan masak kan. Jadi dia ambil bahagian tu, yang lain tu isteri buat. Jadi tak nak lah tengok isteri semaya tarawih pun huyuh hayang, penat, ngantuk dengan anak dan sebagainya. Masya Allah. Jadi saya sempat belajar banyak menu, banyak masak dengan ayah. Lepas tu ada buku yang memang lama, catatan apa. Jadi alhamdulillah dapat juga saya ni macam hampir sama sikit lah. Kalau nak hampir sama dengan ayah tu, jadi mak saya minta, bukan saya seorang, ada adik-adik. Kan adik-adik saya marah pula saya cakap macam ni. Tapi kadang-kadang memang kata ni suruh Asma hampir samalah sikit, walaupun tak sama
Tapi bolehlah lepas kerinduan dengan masakan seorang ayah. 10 Ramadan ni cukup setahun ayah saya pergi. 10 Ramadan ni. Ayah saya pergi 10 Ramadan yang lepas kan. Tapi saya nak sebutkan memang air tangan ni Masya Allah satu yang dikenang akan kebaikannya kan. Maksudnya air tangan ni. Saya kalau saya jumpa ramai ibu-ibu yang hebat hasil daripada air tangan ibu ayah yang hebat lah. Sebab air tangan ni memang mengeratkan ikatan kasih sayang tu. Dan kalau kita tahu Rasulullah, isteri Nabi memang kebanyakannya zaman tu memang masak lah. Saya pernah share kan kisah seorang ibu mertua yang sangat hebat. Lepas tu anak-anaknya semua nak duduk rumah tu walaupun dah kahwin, 5 orang pun dah kahwin, duduk rumah mak juga. Walaupun semua dah ada rumah sendiri, tak jauh lah rumah, tapi tetap duduk kat rumah tu. Saya ada cerita tak kisah ibu ni? Ada yang ingat, ada yang tak ingat. Kawan saya lah ringkas ceritakan kawan saya. Saya pergi ke Pahang, lepas tu dia bagi duduk rumah dia. Dia kata duduklah rumah dia, memang tak duduk. Lepas tu saya tanya awak duduk mana? Saya duduk rumah mak mertua. Mak mertua jauh ke dekat? 50 meter je, tak jauh. Lepas tu rumah ni rumah banglo, sebuah rumah elok, lengkap. Yang ni sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Kenapa tak duduk rumah sendiri? Anak dah 2 orang. Dia kata memang suka duduk rumah mak mertua. Semua adik-beradik suami duduk rumah mak mertua. Lepas tu saya kata, ya Allah peliknya. Sekarang ni orang tua nak suruh anak balik rumah tu payah. 2 bulan sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali. Nak duduk sekali lagi payah. Ini rumah ada. Dia kata samalah. Abang tu pun ada rumah agak tak jauh. Tapi duduk situ juga. Duduk menetap. Bukan duduk singgah-singgah balik hujung minggu, tak. Memang suka. Ini menantu yang bagi tahu ni kan. Saya kata, ya Allah hebatnya mak kamu, mak mertua. Ini memang luar biasa. Betul tak luar biasa? Luar biasa. Lepas tu dia kata Ustazah, mak mertua saya memang luar biasa. Dia, ya Allah, anak-anak dia duduk kerja jauh, duduk profession apa-apa pun, memang sanggup, maksudnya tukar kerja ke apa sebab nak duduk dengan mak. Jadi tu anak boleh duduk dekat belakang, padahal dapat kerja jauh, belajar semua, universiti apa semua. Dikata seorang je lagi yang belum balik, yang lain semua dah berjaya duduk rumah mak. Saya tanya, kau duduk ramai-ramai dengan ipar-ipar, kita ni tak puas hati kan dengan ipar-ipar. Ya. Dia ada rumah yang selesa ni, nak duduk rumah mak, duduk sebilik, berkongsi ramai-ramai. Ya Allah, pelik kan. Lepas tu, sebab apa? Sebab peliknya mak mertua ni. Dia kata, Ustazah, mak saya ni setiap waktu makan semua masak. Sarapan, tengah hari, makan malam semua masak. Pertama. Saya pun kata, masak selalu, pergi makan tak? Sebab saya tanya dia kedai makan, dia tak tahu kedai makan mana dia nak showkan. Lepas tu saya tanya, saya ni bila dengar cerita ni pun tak ada cita-cita saya nak jadi macam tu pun. Sebab susah nak buat macam tu. Dia kata, memang masak. Saya tanya kalau pergi jalan-jalan memang bawa beras, bawa barang-barang, bawa semua, angkut, akan masak di mana pergi. Saya tak puas hati lagi kalau naik kapal terbang. Pernah tak naik kapal terbang pergi mana-mana? Ya ada kak, pergi berjalan ramai-ramai, contoh Sabah, Sarawak, sampai sana belilah semua beras, cari tempat yang boleh masak. Kalau kami nak pergi KL, mak akan masak siap-siap, bekal banyak, berhenti tengah jalan, ada anak ke makan apa yang dia masak. Saya kata, kenapa mak sampai macam tu sekali? Kata mak saya memang sangat jaga bab makan. Dia sangat bimbang bagi makan pada anak-anak daripada sumber yang tak disahkan. Sebab benda syubhah. Kedai makan tak tahu orang tu semayang ke tak. Kedai makan tak tahu ayam beli mana, sos guna apa. Maksudnya sumber-sumber. Walaupun kita tengok orang Islam. Sebab ni pengalaman saya kerja pun. Dulu saya kerja JAKIM bahagian halal. Saya masuk rumah-rumah sembelih. Saya masuk ke restoran orang Islam kita, Melayu kita. Banyak guna bahan ramuan yang sangat dia ragui. Beli daripada kilang, tak ada logo halal. Produk-produk pes-pes daripada Thailand yang tak ada logo halal. Jadi dia kata mak memang sangat jaga. Dan kami memang suka. Tak jemu. Lepas tu yang kedua dia kata, mak dengan ayah ni tak pernah tinggal puasa Isnin Khamis. Sepanjang saya nikah tak pernah tinggal. Kemudian dia orang ni konsisten tahajud tengah malam. Maksudnya bangun tengah malam tidur balik. Yang 2/3 malam, bukan hujung tu. Yang bukan semua orang mudah nak dapat. Betul tak? Lepas tu saya tanya, pernah bergaduh tak dengan ipar-ipar kan? Sebab duduk dengan ipar-ipar ni. Dia kata,
memang tipulah kalau kata tak ada rasa tak puas hati dengan ipar. Sebab ipar-ipar, betul kan? Ipar ke biras ke, sebab kita orang lain. Ada yang malas ke, ada yang ni ke, ada yang perangai kurang elok ke apa. Tapi sebab sepanjang dia nikah 6 tahun ke 7 tahun ke 10 tahun. Saya tak ingat berapa tahun dia nikah. Sepanjang dia nikah, mak mertua tak pernah cerita keburukan menantu-menantu. Dan tak pernah cerita keburukan anak-anak. Contohnya lah mak mertua cerita, kenapa tu tegurlah sikit kan. Tu apa malas sangat nak masuk dapur tu. Dia kata tak pernah dengar mak mertua buka aib menantu, walaupun dia nampak menantu tu menyakiti hati mak dia. Walaupun dia nampak menantu ni ada buat sesuatu yang mak tu berubah air muka. Tapi mak ni tak pernah meluah rasa. Membuatkan saya yakin mak mertua walaupun kecil hati dengan saya, dia tak akan cerita kepada menantu yang lain. Sebab tu kami boleh hidup harmoni. Dan saya kalau tak puas hati dengan seorang biras ataupun ipar, saya pun tak akan bercakap dengan ipar yang lain sebab diajar oleh mak mertua. Mak mertua tak akan cerita aib siapa-siapa pun. Jadi kami sama-sama kami simpan je kalau tak puas hati. Kalau rasa sedih sangat, rasa macam nak marah sangat, cerita dekat suami. Setakat itu. Dan suami dididik dengan mak dia macam tu, takkan keluar daripada tu. Jadi tak ada benda nak digaduhkan lah. Walaupun ada benda, tapi tak jadi bergaduh. Yang jadi bergaduh, luar-luar perasaan, betul tak? Ipar dengan ipar luar, tak puas hati ni, tak puas hati dengan mak mertua. Mak mertua tu tak puas hati dengan menantu ni, tak puas hati ni. Subhanallah. Nak ceritanya bukan mudah, tapi memang betul antaranya mak yang hebat ni, dia memang pegang anak-anak berjaya, anak-anak baik, subhanallah. Wallahu alam, kita tak mampu nak buat macam tu, buat sikit-sikit pun jadilah kan. Masak sekali-sekali pun jadilah. Kan? Pagi tu belilah kan. Bukan senang nak masak pagi, malam pun kadang bungkus. Masak nasi sekali sehari. Masya-Allah. Okey. Jadi kita sambung lagi, masya-Allah. Artinya adalah kita tengok. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas berkata, "Sungguh kamu semua sudah mengetahui pelbagai amal yang menurut pandanganmu itu lebih lembut daripada sehelai rambut. Apabila kami menyebutnya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-mubiqat, perbuatan yang derhaka." Anas bin Malik kata, "Sungguh kamu semua sudah mengetahui pelbagai amalan yang menurut pandanganmu itu lebih lembut dari sehelai rambut." Dia kata, kamu anggap perbuatan kamu tu, perbuatan tu tak berat mana pun. Kalau dengan rambut lebih ringan lagi. Apa dia contoh? Buang sampah, rasa ringan. Ataupun gepih daun. Tak faham tu gepih tu. Apa dia? Patahkan. Kan daun kan kita patahkan nak bau daun tu. Ataupun ni, benda yang kita anggap tak berdosa pun. Bahkan Anas bin Malik kata, kamu anggap ia lebih ringan daripada sehelai rambut. Namun apabila kami menyebutnya, kami melakukannya pada zaman Nabi SAW, ia adalah perbuatan derhaka. Ia adalah al-mubiqat, perkara yang Rasulullah sangat larang. Rasulullah tak buat. Nak kata ni zaman Anas bin Malik ni sahabat Nabi. Ini zaman apa ni? Zaman sahabat Nabi dah wafat ni. Nak kata baru jarak berapa tahun dengan Nabi je ni. Dah bermula dah umat Islam ambil ringan benda-benda kecil. Dan kalaulah Rasulullah ada pada hari ini, wallahu alam. Sebab apa? Hari ini bukan dosa kecil, dosa besar dah jadi biasa. Okey, kita tengok artinya adalah hal-hal yang merosak menurut Imam Bukhari. Perhatikanlah wahai saudara muslimahku, kalau yang dikatakan Anas seperti itu pada masa sahabat dan tabi'in, lalu bagaimana andai kata Anas melihat kondisi orang-orang pada masa sekarang? Tentu seorang mukmin akan merasa menyesal dan sedih menyaksikan para pemeluk Islam yang meremehkan hak-hak Allah, dan tidak ada yang dia katakan kecuali ucapan alangkah menyesalnya wahai hamba Allah. Perhatikan pula Ummu Darda yang berkata, pada suatu hari Abu Darda masuk rumah sambil marah-marah. Abu Darda. Maka Ummu Darda bertanya, ada apa engkau ni? Kenapa ni bang? Macam itulah kan. Abu Darda menjawab, demi Allah aku tidak melihat pun sedikit pun. Aku tidak melihat sedikit pun daripada urusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara mereka solat semuanya.
Abu Darda, Ummu Darda ni juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda ni sahabat yang dekat dan seorang yang sangat kuat ibadah. Ada satu kisah, kena cerita ni. Okey. Nampak tak saya ni? Nampak. Nampak satu ke nampak dua? Dapat satu lagi ya. Kok nampak bayang-bayang dah jadi 3 dah ustazah ni kan. Tak apa, faham tu. Kisah Abu Darda ni, Masya Allah. Abu Darda ni dia seorang sahabat yang sangat nak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika seorang sahabat Nabi yang lain namanya Uqashah. Tak silap saya Uqashah. Dia datang ke rumah Abu Darda. Dia datang ke rumah Abu Darda, kemudian dia melihat Ummu Darda. Dia melihat Ummu Darda dalam pakaian yang sangat selekeh. Ini kisah benar ya. Dia tengok Ummu Darda dalam pakaian yang sangat selekeh. Lepas tu Abu Darda pun kata, wahai Ummu Darda, bukan Abu Darda, sahabat Nabi tadi tu, Uqashah tadi tu. Uqashah kata, wahai Ummu Darda, kenapa kamu berpenampilan begini? Tutup aurat tapi buruk sangat. Lalu Ummu Darda kata, wahai Uqashah, sesungguhnya Abu Darda telah meninggalkan keinginannya terhadapku. Maksud meninggalkan keinginannya terhadapku. Maksudnya nak bagi tahu dia dah tak ada ingin apa-apa dah. Dia memang dah tutup dah nafsu dia. Macam tu. Lepas tu Abu Darda pun terkejut dengar kan. Lepas tu kemudian bila tanya nak makan, Abu Darda tak makan. Dia dihidangkan makanan ni, dia tetamu. Lalu bila ditanya, Abu Darda jawab, aku telah meninggalkan makan minum sepanjang umurku. Maksudnya puasa hari-hari. Kemudian bila pada waktu malam pula, Uqashah ni tidur, tengok Abu Darda buat ibadah. Uqashah tidur, bangun, tengok Abu Darda buat ibadah lagi. Kemudian Uqashah bangun kali ketiga. Uqashah kata, wahai Abu Darda, tidurlah kamu. Kata, tidak, aku telah meninggalkan tidur pada waktu malam. Subhanallah, dahsyat ni. Lepas tu lalu Uqashah pun bagi tahu, Uqashah pun sebut, wahai Abu Darda, sesungguhnya kamu perlu menjaga 3 hak ke atas diri kamu. Yang pertama, hak Allah terhadap diri kamu bab ibadah perintah Allah. Yang kedua, hak isteri kepada kamu, itu kewajipan kamu menunaikannya. Dan hak badan kamu untuk rehat, iaitu waktu tidur. Lepas tu hak badan kamu untuk makan. Faham tak? Untuk tidur, untuk makan. Jadi kita ni perlu menyeimbangkan 4 hak ni kepada badan kita. Kita tak boleh beribadah sepanjang masa sampai terabai tugas kita sebagai isteri. Sebab jadi isteri juga sebagai satu amanah dan juga sebagai satu ibadah. Jadi Uqashah ni lepas dia cakap begitu kepada Abu Darda, Uqashah pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mengatakan begini kepada Abu Darda. Kemudian Rasul kata, apa yang kamu katakan itu benar, wahai Uqashah. Apa yang kamu katakan itu benar. Masa Uqashah bimbang juga, takut apa yang dia cakap, dia tegur Abu Darda tu salah. Bagi kita mungkin lagi banyak ibadah lagi bagus, tetapi rupanya sekiranya menjadi ahli ibadah tapi melalaikan perkara yang lain, ia bukan satu benda yang seimbang, bukan benda yang bagus. Jadi pada badan kita ada beberapa hak. Hak Allah terhadap kita iaitu ibadah itulah, solat, puasa, baca Quran, zikir, itu hak Allah pada kita. Dan hak ahli keluarga terhadap kita. Ada adik-beradik sakit, hak untuk ziarah. Jangan pula rasa habis masa, pergi dah sejam, balik sejam, duduk sejam, 3 jam. Kalau baca Quran dah 3 juzuk. Contoh kita buat perbandingan begitu. Tidak. Tak. Sebab apa? Itu ada hak, itu kewajipan pergi ziarah. Contoh kan. Lepas tu hak badan kita untuk makan, hak badan kita untuk rehat. Tidur, rehat. Boleh ke kita nak rengan-rengan, nak bagi-bagi, golek-golek? Boleh tak? Boleh. Jangan pula kata, buang masa. Kalau mati masa ni macam mana? Mati bergolek. Tengah bergolek. Itu bukan satu benda yang haram ataupun benda yang makruh ataupun benda yang dibenci. Badan kita ni Allah ciptakan sebagai manusia biasa, perlu memenuhi seimbang semua tu. Saja pergi jalan-jalan taman, tak ada masalah. Ada waktunya ibadah, ada waktunya rehat, ada waktunya bekerja dan sebagainya. Subhanallah. Pernah satu ketika seorang sahabat Nabi
Nabi terdekat ni, Sayyidina Omar dengan Sayyidina Abu Bakar. Saya tak ingat lah nama sahabat, saya tak ingat, tapi saya ingat cerita. Dia datang Bilal, macam tu lah. Sahabat-sahabat terdekat. Sahabat ni datang jumpa Bilal, menangis-nangis. Dia kata, ya Allah, menangis-nangis ni. Kata, kenapa kamu menangis? Dia kata, aku telah melakukan dosa yang besar, aku kotor, aku teruk. Dia cakap macam tu. Bilal ni tanya, kenapa? Kerana apabila aku bersama dengan Rasulullah, aku terasa sedih. Aku rasa apabila aku melihat syurga tu depan mata, aku melihat neraka tu depan mata, dan aku takut melakukan maksiat. Tapi bila aku balik rumah, aku pulang dengan keluarga, aku lupa tentang syurga, lupa tentang neraka. Kalau shopping, ingat tak pasal neraka? Lagilah tak ingat. Suami bagi duit kan, 500 ni, habiskanlah beli baju raya. Memang habislah. Bagi KM Plaza contoh kan. Tak cukup. Maksudnya masa tu memang lupalah. Kan tentang neraka ke, tentang mati ke, betul tak? Sahabat Nabi ni menangis-nangis. Lepas tu Bilal kata, mari kita jumpa Rasulullah. Dia pun menangis sama. Ya Rasulullah, kami lalai, ya Rasulullah, kami melakukan dosa, ya Rasulullah, kami teruk, ya Rasulullah. Kenapa? Rasulullah tanya. Ketika berada bersamamu, ya Rasulullah, kami nampak syurga jelas sampai kami tak nampak dunia ni. Dan kami nampak neraka jelas, membuatkan kami ketakutan setiap saat. Tapi bila kami pulang ke rumah bersama dengan keluarga, dengan anak-anak, kami tak nampak semua tu, ya Rasulullah. Rasul jawab apa? Rasul kata, tenang. Saatan, Nabi kata. Sesaat. Nabi kata, normal, jangan kamu risau, itu normal. Kejap kamu ingat, kejap kamu lupa. Kejap kamu ibadah, kejap kamu rehat. Masya Allah. Jadi janganlah rasa teruk sangat bila pergi shopping tu, ya. Kesimpulannya, yelah, sebab setengah orang tu kan, dia cakap buang masa pergi shopping. Dah kita pergi beli pakaian menutup aurat, betul kan? Kalau shopping benda yang maksiat barulah. Okey. Jadi kita tengok kan, itu penjelasan bila dijawab kepada Abu Darda sebut apa? Demi Allah, aku tidak melihat sedikit pun dari urusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara mereka, melainkan mereka solat semuanya. Soalnya Abu Darda kata, aku dah tak nampak dah kebaikan. Masa ni zaman sahabat ramai lagi ni. Rasul baru wafat berapa tahun ni. Aku tak nampak dah kebaikan yang dilakukan melainkan solat. Itu je nampak. Yang lain tu mungkin dah kurang. Bab hubung silaturahim dah kurang. Rasulullah di antara individu yang sangat kerap menziarahi orang. Dan sahabat Nabi antaranya dalam kisah akhlak Nabi SAW, dalam kitab akhlak Nabi SAW, sahabat yang terdekat Sayyidina Aisyah sebut, tak akan berlalu satu hari Rasulullah mesti ada ziarah saudara Muslim. Sama ada orang sakit, itu memang didahulukan lah. Kalau tak ada orang sakit, Rasulullah mesti pergi mana-mana. Bahkan Ummu Aiman, siapa Ummu Aiman yang mengasuh Nabi setelah ibunda Rasulullah SAW meninggal. Ummu Aiman ni menangis-nangis sebab apa? Dia kata hampir setiap hari Rasulullah mesti singgah untuk ziarah. Sebab itu lepas Rasulullah wafat, Ummu Aiman tak lagi diziarah, dia sangat rindu kepada Rasulullah SAW. Perempuan yang tua lah. Nak kata ia menjadi amalan sunnah Nabi SAW. Ada satu hadis kudusi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata, kenapa hamba-Ku tidak datang menziarahiku? Lalu hamba Allah pun menjawab, bagaimana kami hamba dan kamu Tuhan, kami ingin menziarahimu ya Allah. Lalu Allah menjawab, sekiranya kamu menziarahi orang yang sakit, nescaya aku ada di sisi orang yang sakit, umpama kamu menziarahiku. Subhanallah. Kita pula dah dengar sakit-sakit, tak tahu meninggal baru sampai. Dah niat hari tu nak pergi tangguh-tangguh ya Allah, tapi bila meninggal sampailah pula kan. Sebab apa? Rasa bersalah tu. Saudara ke, jiran-jiran ke, siapa-siapa ke. Nak kata antara perkara yang sangat dititik beratkan adalah ziarah menziarahi, tapi sekarang dah kurang sangat. Betul tak? Lagi-lagi bila boleh tanya khabar, aku telefon je kan. Bila tahu ada yang sakit, semua berdoa melalui telefon je belaka. Lepas tu copy paste. Betul tak? Seorang mula doa, sama. Yang sakit pun jawab, terima kasih di atas doa semua orang. Kadang tak tahu tu berdoa ke tak tu. Betul tak? Kadang tak doa pun, cuma copy paste, lepas tu ni.
Kalau betul doa, tahu orang sakit, angkat tadah tangan, ya Allah, berikanlah dia kesembuhan, ya Allah, sebut nama tu. Berikanlah dia kesembuhan, ya Allah, ringankanlah bebannya, ya Allah, temukanlah dia dengan penawarnya, ya Allah, dok ubat yang tepat, doktor yang tepat, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tu baru doa. Alhamdulillah, subhanallah. Tak nak sebutnya ramai orang kalau grup WhatsApp, sebab Acinowi tak ada grup WhatsApp. Bila dia beritahu ada orang sakit, banyak doa tu bawah tu. Tapi belum tentu betul-betul doa. Ramainya copy paste. Kat tu ayat komen kat bawah tu, saya doakan awak, insya-Allah setiap masa saya akan ingat dan doa awak. Takut ayat tu. Betul ke setiap masa? Padahal dia tarik tu pun masa tengah makan tu. Sebab dah melintas dah tu kan? InsyaAllah saya tak akan lupa. Nampak tak tu? Ramai orang berdoa dekat Facebook, tak boleh tak berdoa depan Allah. Depan Facebook, ya Allah, ringankanlah bebanku, ya Allah, aku sangat sedih hari ni. Tapi dia tak ada duduk atas sejadah, pergi solat hajat, minta Allah ringankan beban dia, tak. Lepas tu ramailah orang komen kat bawah, amin, amin, mudah-mudahan, insyaAllah, saya pun doakan awak. Sama belaka, yang ni pun tak berdoa, yang komen pun tak berdoa. Gitulah. Betul tak? Ramai orang bersyukur di Facebook. Tak boleh nak solat sunat syukur, nak sujud syukur, tak buat. Alhamdulillah di atas nikmat yang begitu besar, anakku straight A, contohlah. Rizki hari raya dapat kereta baru, contoh. Bersyukur di Facebook tapi tak bersyukur di hadapan Allah. Bersyukur untuk diperlihatkan oleh manusia. Tapi tak mampu untuk dia ambil wuduk, untuk solat 2 rakaat, solat sunat syukur, untuk sujud syukur tak ada buat. Ya Allah, aku bersyukur, aku bersyukur. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Begitulah kita kan. Muhasabah bersama. Pukul berapa ni? Saya tahu tu sejuk kesejukan. Saya lagi ni. Tak apa. Dah nak habis dah ni. 10.35. Sikit lagi. 5 minit lagi boleh ke? 5 minit, 10 minit. Okey, subhanallah. Kita tengok seterusnya. Saya nak sambung juga. Nak juga sambung tu. Sebab apa? Benda-benda yang terlintas kadang itu adalah ilham daripada Allah. Kadang-kadang kan orang tanya, Ustazah, apa yang Ustazah cakap kena batang hidung saya. Macam tu kan. Kedua, apa Ustazah cakap, benda tu lah yang saya duk cari-cari. Sebab itu saya minta maaf, kadang baca sikit tapi ulasan tu banyak kan. Sebab saya teringat satu hadis Nabi yang dibaca di Mas Bukti 2 hari yang lepas. Dalam kitab Wasayal Iman tu, kitab tu kan, siapa yang ikut kuliah di Mas Bukti. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, tidaklah masuk syurga seorang wali Allah. Maksud wali Allah ni orang yang dekat dengan Allah, kerana solat ataupun puasanya. Nabi kata yang jadi asbab masuk syurga bukan ibadah khusus. Yang jadi sebab seseorang yang rapat dengan Allah tu yang masuk syurga bukan kerana ibadah solat ataupun puasa, tetapi kerana Nabi kata bersihnya hatinya, pertama. Yang kedua, dia mempunyai hati yang belas kasihan kepada sesama saudara Islam. Dalam masuk hadis Nabi tu, nak sebutnya ibadah kita tu adalah untuk kita, betul tak? Tapi bila kita ada hati yang bersih, hati yang bersih adalah untuk manusia yang lain. Hati yang bersih tak ada dengki pada orang. Hati yang bersih tak cari salah orang. Hati yang bersih dia tak akan mampu nak mengumpat orang, dia tak akan mampu nak buka aib orang. Hati yang bersih selalu bersangka baik, walaupun dengan terutamanya dengan suami, dengan anak-anak, betul kan? Dengan menantu, bukan senang. Tu duduk dalam bilik tu tak keluar-keluar tu lah. Oh, mencabar. Lepas tu kita mulalah buat perbandingan diri kita. Hei, kalau mak lah balik rumah mertua, buat tiba-tiba nak puji diri sendiri kan. Duduk dalam bilik tu nyinggah je, banyak duduk kat dapur. Kalau dengar je mak tu masuk dapur, kita pun bingkas bangun. Macam tu lah. Padahal dekat waktu malas tu kan. Tapi duk kenang benda yang baik-baik tentang diri. Gelak tu kan. Subhanallah, memang betul lah menantu tu malas. Tengok latar belakang keluarga dia. Mungkin dia dibesarkan sebagai pemalas. Astaghfirullahalazim. Apa maksud saya? Saya cakap betul ni.
Ramai ibu bapa hari ni dia tak sedar, dia sedang mendidik dan membentuk anak dia jadi pemalas. Sebab dia manjakan anak. Masa sekolah rendah, tak apa, gigi mandi, gigi anak mak penat ni balik sekolah. Dia panggil anak dia dah siap hidang baru panggil. Mari makan, dah siap hidang. Tak apa, pergi buat kerja sekolah. Gilah main turun berkawan. Tak apa, pergi rehat. Mak boleh kemas. Okey. Baju mak dah gosok. Mak dah basuh. Masuk universiti, tengoklah macam mana lepas kahwin, tengok jadi isteri macam mana. Saya cakap pengalaman banyak kali saya ulang benda ni sebab saya ada kes masalah rumah tangga, pasangan baru kahwin, isu ni je. Suami kata isteri saya pemalas ustazah. Isteri ni jawab, ustazah saya memang dibesarkan macam ni. Mak saya tak bagi saya buat kerja rumah, semua mak saya buat dulu. Jadi bagilah saya masa, saya nak berubah. Suami ni kata, ya Allah ustazah, pagi saya tinggal macam itulah rumah. Pinggan tak terbasuh, baju tak berlipat, jemur kain, main gantung-gantung bergulung-gulung macam tu je. Bukan tak ada. Pernah siapa yang tengok viral Facebook, berapa kali viral. Pelajar-pelajar, budak-budak perempuan duduk di hostel, yang kedua duduk di rumah sewa. Pelajar NEC, pelajar college. Pergi macam tempat pembuangan sampah. Sampah berulak, dapur, dia orang duduk dalam tu. Dia orang boleh duduk semua. Sebab apa? Bagi mereka biasa, kehidupan tu biasa. Sebab apa? Mereka malas. Tapi anak yang dididik ni, nak makan ni, hidang-hidang. Mak ni ajar pandai hidang akhirnya. Lepas makan basuh pinggan sini. Ni nyapu ni. Kejap mak panggil. Memanglah nampak macam mak ni menyuruh-nyuruh. Tapi anak ni memang dia buat dalam keadaan ni. Tapi lama-lama dia jadi cekap. Gengan je dia buat. Nyapu gengan ni. Jadi cekap, jadi apa? Esok kahwin benda tu jadi gengan. Sekarang saya minta maaf, orang ada anak seorang, anak dua kan. Manja, ustazah saya tak sempat lah, macam nak kiamat rasa. Maksud saya rasa tak sempat buat benda lain, tak sempat. Dia tanya, ustazah macam mana? Bukan saya nak puji diri saya, minta maaf. Macam mana ustazah nak uruskan anak ramai apa semua? Kata saya anak dua pun kelang kabut, rasa tak boleh nak ni, rasa nak marah je, anak saya jadi mangsa. Saya kata, ya Allah, kesian. Kesian apa? Kalau tak cekap buat kerja rumah, memang penat dia. Kita kalau dah biasa buat, sejam tu boleh selesai. Laju, settle ni. Betul tak? Tapi kalau yang tak biasa, lambat. Kita pula tengok, alahai. Lepas tu tak bersih sangat. Basuh pinggan tu lama. Lepas tu bunyi berdentu-dentam. Mak kita ajar jangan bising, tapi cekap laju. Letak. Kan laju, buat ni kepala ni. Sebab itu minta maaf, hari ni kalau ibu bapa silap didik, dia memang mendidik anak untuk jadi pemalas, jadi perungut. Mulut tu merungut je. Saya penat lah ustazah, uruskan anak, uruskan rumah tangga, uruskan ni. Berapa orang anak ya puan? Seorang. Berapa orang anak ya? 2 orang. Iya, kadang saya rasa macam, ya Allah, saya bukan salahkan dia. Ramai ibu bapa hari ni, dia, kan Rasulullah kata, ibu bapa melahirkan raja di rumah. Raja nak buat kerja ke? Dah jadi raja, mak semua sediakan apa semua. Bila kahwin, dia nak ke buat benda tu? Dia buat tapi mulut bising, merungut. Dia rasa itu berat, dia rasa beban buat kerja rumah tu, beban. Dia tak rasa benda tu ringan. Jadi ingatkanlah anak kita, sebab dia sedang mendidik cucu kita. Betul tak? Dia mendidik cucu kita. Dan kita muhasabah agak kita, diri kita, kenapa? Kalau kita rasa macam menantu kita macam tu, cuba kita fikir, anak kita macam tu ke kat rumah mertua dia? Kok sama lah. Memang ada ipar-ipar ni, menantu ni, bila balik kampung, duduk dalam bilik, dia keluar masa nak makan je. Betul tak ada? Ada, yang belakang macam ni ustazah, betul ustazah. Ya, sangat ramai yang mengadu. Dan muka dia selamba je. Tak ada rasa bersalah, rasa malu ke. Dah makan-makan basuh pinggan dia satu. Walaupun ada kuali banyak-banyak tu, tak ada disentuh, pinggan dia jadi basuh. Sebab dah diajar oleh orang tua, panggil bila dah siap hidang. Jadi dia rasa benda tu biasa. Dan mak kata tak apa, basuh tangan je tak apa, tu mak boleh masak. Mak bukan ada kerja lain pun, mak ni kata. Mak ni duduk kat rumah ya, kau tu sibuk. Ada pula orang tu, ustazah saya penat lah. Dulu saya masak untuk anak-anak, sekarang anak-anak semua dah kahwin. Bila dia orang balik, saya masak untuk anak, untuk cucu, untuk menantu.
Anak tetap tak nak keluar dapur. Alasan, bila lagi nak makan air tangan mak, balik kampus sekali-sekala ni lah. Faham tak? Mak masak sedap. Tapi sekali-sekala, saya kata anak ni kena rajakan mak. Mak, kita orang balik, mak jangan pergi dapur. Kita orang masak. Oi, seronok mak. Dia kata, Ustazah, tak. Saya tahu silap saya juga sebab saya tak pernah ni. Saya ikut, tapi kadang-kadang saya sakit badan, Ustazah. Anak cucu balik sakit badan saya, Ustazah. Duduk kat dapur. Dia orang duduk tengok TV. Main telefon. Nampak tak tu? Jadi Masya Allah. Benda tu, kita nak cakap salah budak tu ke, ada salah dua-dua pihak lah. Kan? Dua-dua pihak ada salah. Mak ayah cara mendidik pun. Itulah dia. InsyaAllah sama-sama muhasabah tu. Ada surat ke tu? Oh, ada pesanan untuk doa. Masa pun dah habis dah ni. Saya pun kena bertolak. Okey, insyaAllah. Subhanallah, kita akan doakan. Jadi, sebagai penutupnya, Masya Allah, Alhamdulillah, nak sebutnya, penutupnya, tajuk kita hari ni, jangan meremehkan benda yang kecil. Walaupun nampak pendidikan tu benda remeh, kita boleh buat, Ustazah, sementara saya sehat. Ibu-ibu ni, saya tahu, ada rasa kasih sayang pada anak, nak manjakan anak, betul tak? Tapi tolong kasihan pada masa depan anak tu. Itu sebenarnya. Kita kalau boleh niat hati memang nak suka anak manja, anak seronok apa. Tapi kita kena kasihan kepada masa depan, pada akhlak dia, pada perangai dia. Mudah-mudahan insya-Allah belum terlambat untuk kita tegur. Kalau kita rasa menantu menyakitkan hati kita, membuat kita terasa, kita kena fikir adakah anak kita pun buat perkara yang sama kepada mak mertua dia. Subhanallah. Jadi saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada jemaah semua. InsyaAllah bulan Ramadan yang barakah kita cari sebanyak-banyaknya kebaikan. Antaranya Nabi sebut, hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Sesungguhnya Allah mencintai seorang hambanya yang menempuh satu perjalanan untuk menunaikan hajat saudaranya ataupun untuk membantu orang yang susah lebih daripada iktikaf 1 tahun. Hadis yang sahih dan kitab Riyadhus Shalihin ada disebutkan. Allah sangat suka, Allah lebih mencintai seorang hambanya yang keluar daripada rumah melakukan perjalanan bantu orang susah ataupun menunaikan hajat saudaranya lebih daripada iktikaf selama 1 tahun penuh. Dan Nabi sebut satu hari iktikaf pahalanya, ganjarannya, satu hari iktikaf Allah akan membina 3 parit jarak dia dengan neraka. Dan 3 parit, setiap satu parit jaraknya antara timur dan barat. Timur dan barat, maksudnya jauh. Setiap kali, bayangkan ya, kalau 1 tahun berapa banyak jarak, berapa jauh jarak dengan neraka. Maksud insya-Allah tak masuk neraka, insya-Allah. Tapi kesimpulan yang Nabi letak awal-awal, perbuatan yang lebih besar daripada itu ialah kamu menjadi hamba Allah yang apa? Yang mempunyai perasaan belas kasihan yang banyak kepada saudara. Sebab itu hadis yang saya baca tadi tu, mula-mula tadi tu, sebelum yang terakhir tu kan, bukannya amal ibadah kamu yang menyebabkan kamu masuk syurga, tapi dua Nabi kata, hati yang bersih. Yang kedua, mempunyai belas kasihan, yang mempunyai hati yang belas kasihan kepada saudara se-Islam. Sebab itu bulan Ramadan antara ibadah yang kita boleh buat, cari orang susah, meringankan dia untuk berpuasa untuk sahur. Kemudian cari orang susah untuk berikan kegembiraan dia, mungkin untuk Aidil Fitri dan sebagainya. Tapi keutamaan baju raya dengan keperluan hidup, utamakan keperluan hidup lah. Sampai kita ni mencari-cari siapa lagi ya. Tanya pula orang kampung, ada orang kampung yang susah tak? Tanya pula WhatsApp adik-beradik, ada tak dekat taman tu ada orang susah? Kan kita ada WhatsApp keluarga. Lepas tu cuba tanya dalam WhatsApp, kalau siapa ada WhatsAppkan kawan, siapa ada tahu tak orang yang susah yang berdekatan nak tolong, cari, kita akan jumpa. Allah akan jumpakan kita. Masya Allah. Sebab ia satu ibadah, satu tuntutan yang sangat besar. Mungkin itulah yang menyampaikan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingatimu, dalam berzikir kepadamu. Ya Allah, bantulah kami menjadi hamba-Mu yang bersyukur dalam sikit ataupun banyak, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami menjadi hamba-Mu yang bersyukur dalam senang ataupun susah, dalam lapang ataupun sempit, dalam sakit ataupun sihat, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam memperindah dan memperelokkan amal ibadah kami, ya Allah. Dalam memperindah dan memperelokkan akhlak kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam memperindah dan memperelokkan hati kami, menyuci dan membersihkan hati kami, ya Allah. Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan kami dengan kesudahan yang baik, mati dalam husnul khatimah, dan jauhilah kami daripada fitnah keburukan, mati dalam keadaan su'ul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim. Kami mohon kepadamu, ya Allah, kepada hamba-Mu yang bernama Abu Hasan bin Timah. Abu Hasan bin Timah, Abu Hasan bin Timah, ya Allah, yang sedang berada di ICU di Hospital Kuala Pilah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pemudahkanlah urusan hamba-Mu ini, ya Allah. Berikanlah kepadanya kesembuhan yang sempurna, syifa'un ajilan, ya Allah. Dan apa jua keputusan dan ketetapan daripada-Mu adalah yang baik, ya Allah. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada ahli keluarganya, ya Allah. Berikanlah rasa redha dan juga sabar daripada ahli keluarga dan dirinya, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya bulan ini bulan yang mulia, bulan yang barakah. Hari ini hari yang mulia, iaitu hari Jumaat yang barakah, ya Allah. Dan kami berada di rumah-Mu pada saat ini, dan kami berada di majlis-Mu, ya Allah, taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, di kalangan kami ada yang sedang berduka cita dengan ujian-ujian hidup yang bertimpa-timpa, maka gantilah dengan kegembiraan yang sebenar, iaitu syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sedang berusaha keras untuk mengubah kehidupan, ya Allah. Bantulah ya Allah untuk jumpa jalan-jalan keluar, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang sedang berduka cita dengan ahli keluarga, ya Allah. Berilah kami hidayah dan ahli keluarga kami hidayah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di antara kami ada yang sakit, ya Allah, diuji dengan sakit yang berat ataupun ringan, maka berilah kesembuhan, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami, ya Allah, yang baru ingin berubah mendekati-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk sentiasa dekat dan sentiasa berada dengan-Mu, ya Allah, ketika hidup, saat kematian dan saat kami dibangkitkan kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami hati yang jatuh cinta kepada-Mu dan rindu kepada pertemuan dengan-Mu, ya Allah. Hati yang jatuh cinta kepada Al-Quran, ya Allah, kalam-Mu, dan rasa rindu kepada pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, izinkanlah kedua mata kami untuk menatap indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kedua telinga kami untuk mendengar suara baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkanlah kami berada di satu majlis bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga-Mu, ya Allah. Dan di bulan yang penuh barakah ini, bulan Ramadan, ya Allah, hari yang penuh barakah ini, ya Allah, di waktu-waktu yang mustajab doa ini, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, kurniakanlah kami pada bulan Ramadan ini, ya Allah, bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Rizkikanlah kami untuk bermimpi berjumpa dengan Nabi kami, ya Allah. Kami merindukan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Satukanlah, ya Allah, leraikanlah rasa rindu ini dengan pertemuan yang indah di akhirat kelak, untuk kami dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami, ya Allah. Ya Allah, sekiranya dunia ini menjauhkan kami dengan akhirat-Mu, ya Allah, maka jauhkanlah dunia ini daripada kami, ya Allah. Sekiranya dunia ini menjadi jambatan untuk kami ke akhirat-Mu, kepada syurga-Mu, ya Allah, maka pimpinlah kami agar kami tidak tergelincir tenggelam dalam keindahan dunia ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikan kami seorang wanita yang lemah, ya Allah. Kami seringkali lupa dan mulut kami sukar sekali, lidah kami untuk kami jaga, ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk jadi isteri yang salehah, yang redha, yang sabar. Jadikanlah kami ibu yang misali, yang jadi contoh tauladan yang baik, ya Allah, bukan contoh yang tidak baik pada anak-anak zuriat keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua, ya Allah, sama ada yang ada ataupun yang telah pergi dahulu, ya Allah. Dan jadikanlah kami umat Nabi Muhammad yang menyambung perjuangan Rasulullah.
dan menjadi hamba-Mu yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah kepada mereka yang telah pergi dahulu, ibu bapa kami, nenek moyang kami, sahabat-sahabat umat-umat Islam yang telah berada di alam kubur, alam barzah ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka salah satu daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka taman-taman syurga-Mu ya Allah. Berikanlah kenikmatan syurga-Mu ya Allah. Lapangkanlah kuburan mereka ya Allah. Angkatlah daripada mereka azab-azab kubur, siksaan-siksaan kubur ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah. Berikanlah kedinginan syurga-Mu ya Allah. Berikanlah wangian syurga-Mu untuk mereka ya Allah. Berikanlah kerehatan yang sebenar untuk mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami merindukan pertemuan dan berkumpul kembali dengan ahli keluarga kami ya Allah. Suami kami yang telah pergi dahulu, anak-anak kami, cucu, ibu bapa kami ya Allah. Izinkanlah kami untuk bersalam, untuk memegang, untuk memeluk kembali ibu bapa yang kami rindu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu pergi dalam keadaan yang jahil ya Allah. Mereka tak sempat nak kenal-Mu sebagaimana kami kenal ya Allah. Mereka tidak sempat untuk mendengar kuliah-kuliah agama sebagaimana banyaknya kuliah-kuliah agama pada hari ini ya Allah. Mereka pergi dalam keadaan masih lagi dibelenggu dengan maksiat ya Allah. Belum sempurna ketaatan kepada-Mu ya Allah. Namun kami memohon merayu kepada-Mu ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami sejak daripada kami kecil ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka salah satu daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, saya mohon kami terus beredar sebab perlu sampai ke Putrajaya pukul 12. Bukan di Bank Negara, minta maaf, di Bank Negara pukul 12. Jadi saya tak sempat nak bersalam-salam apa semua ya. Okey. Jadi kita tangguhkan pulang kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.